Baik, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cakap tentang isu di tempat kerja, iaitu gangguan seksual. Biasanya gangguan seksual ni adalah satu isu yang berkait rapat dengan tempat kerja. Sebab kes-kes yang lain biasanya orang akan sebut sebagai serangan seksual ataupun penderaan seksual yang berlaku di luar tempat kerja. Sebab biasanya istilah gangguan seksual ni agak luas dan umum. Baru ini kan kita ada dengar satu kes syarikat di Sarawak yang mana superior kepada mangsa itu telah panggil sayanglah kepada mangsa. Jadi itu pun dikira sebagai gangguan seksual. Lagipun kalau kita baca definisi gangguan seksual, contohnya dalam polisi syarikat kita ataupun di tempat lain, mereka akan meluaskan lagi definisi dia. Sebab dia bukan sekadar kata-kata ataupun sentuhan, dia juga adalah gesture body, isyarat badan pun boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual apabila cukup elemen-elemen yang mahkamah tentukan. Berbalik kepada istilah pertama ialah serangan seksual. Biasanya polis ataupun pihak berkuasa akan mendakwa pelaku di bawah kanun keseksaan. Contohnya di bawah Seksyen 509 yang menyebut barang bentuk perbuatan ataupun apa sahaja yang menodai maruah seseorang. Definisi kedua pula ialah penderaan seksual, khususnya berlaku kepada kanak-kanak. Definisi kanak-kanak pula ialah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Berita baru-baru ni, orang jaga di sekolah di Kota Baru telah ditahan dan telah disiasat bahawa akta tak ingat akta seksual kanak-kanak macam itu. Jaga tersebut telah disiasat dan ditahan sebab dia telah memegang bahu pelajar perempuan umur 13 tahun daripada belakang dan kedua belah tangan. Jadi perbuatan ni disiasatlah bawah akta gangguan seksual kanak-kanak. Definisi yang ketiga pula ialah gangguan seksual. Tak ada akta khusus biasanya dalam tempat kerja dan hanya melibatkan pekerja dan juga majikan. Tetapi sejak kes di tabung haji, hakim kepada Mahkamah Persekutuan pada ketika itu telah membuat satu keputusan yang baru, iaitu kita boleh saman seseorang di bawah Undang-Undang DORT, Pengenaan Gangguan Seksual. Baik, pertama sekali kita tengok fakta kepada kes di tabung haji lah. Kes itu berlaku pada tahun 2009. Mangsa ialah wanita, seorang senior manager di tabung haji. Pelakunya pula ialah bos dia lah, general manager, maksudnya lagi atas lah. Berlaku pada 2009 dan mangsa telah melaporkan kepada CEO tabung haji ketika itu, dan tabung haji telah melakukan siasatan dalaman pada bulan 9 tahun yang sama. Hasil siasatan dalaman domestic inquiry tersebut, mereka tidak dapat buktikan apa-apalah. Cuma pihak pengurusan tabung haji telah mengeluarkan amaran keras kepada pelaku tersebut dan juga kontrak pelaku tersebut tidak diperbaharui walaupun tak ada bukti. Kemudian pelaku tersebut tak berpuas hati dan pada tahun 2011 pelaku telah memfailkan saman fitnah sebab kata dia mangsa tak punya bukti dan telah mencemarkan nama baik dia. Sebab waktu itu dia kan orang besar kan dalam tabung haji, ada jawatan yang tinggi. Jadi beliau mahukan mangsa minta maaf dan lain-lain lah mintaan dia. Tapi waktu itu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan tak memenangkan pelaku. Jadi pelaku pun bawa kes tu kepada Mahkamah Persekutuan. Pada tahun 2013 barulah keputusan Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa pelaku memang bersalah dan perlu bayar tak pasti berapa kepada mangsa. Sejumlah wang yang banyak lah, RM100,000. Mangsa berjaya membuktikan beberapa gangguan seksual yang telah berlaku kepada diri dia lah. Antaranya ialah kata-kata yang sangat tak bermoral. Boleh rujuk pada artikel yang saya bagi dekat pautan di ruang description. Mangsa juga telah pergi berjumpa dengan psikiatris dan telah didiagnos bahawa mempunyai kemurungan yang agak teruk, iaitu major depression. Fakta itu juga telah digunakan di mahkamah dan menjadi faktor kemenangan pada mangsa. Jadi daripada kes di tabung haji ni, pangkat tak membuktikan tahap moral seseorang. Walaupun seorang itu berpangkat tinggi sekalipun, orang itu juga boleh menjadi seorang yang jahat yang boleh mengganggu kita secara seksual. Selain itu, pelaku juga mempunyai satu bentuk pemikiran yang menyimpang. Mereka merasakan bahawa perbuatan mereka tu tak salah dan mereka sampai berani bertindak terhadap mangsa. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil ialah sebagai mangsa kita perlu bijak
bertindak dan kita perlu tahu bagaimana untuk membuktikan terdapat berlakunya elemen-elemen gangguan seksual. Sebab biasanya kat tempat kerja ni agak sukar lah untuk dibuktikan. Jadi kita kena pandai lah. Kita ke kes seterusnya. Kes ni juga baru dengar lah pada tahun 2020. Tabung haji tu dah lama sebenarnya, tapi baru tahu sebab baru baca. Kes ni berlaku antara pelaku iaitu seorang berbangsa India tak silap, pembantunya seorang wanita Melayu. Si pelaku adalah seorang construction superintendent bekerja di syarikat Murphy Sarawak Oil. Kemudian pada tahun 2015 pelaku dipindahkan ke syarikat kontraktornya lah, iaitu di Brook Dock Yard, nama syarikat kontraktornya. Kes ni berlaku dalam minggu pertama dia dipindahkan tempat kerja baru dia. Dia mula panggil pembantu dia sayang dalam WhatsApp banyak kali, sentuh-sentuh, ambil gambar bersama, paksa salam. Masa salam tu pula pegang lama-lama, pegang lama-lama, komen pula. Dah komen belikan lotion tangan sebab nak rasa tangan pembantu dia tu supaya jadi lembut. Selain tu dia juga ada belikan baju, belikan minyak wangi. Jadi perbuatan-perbuatan ni menjadi elemen yang penting untuk dihujahkan dalam mahkamah perusahaan. Mangsa telah berhenti secara mendadak sebab tahan apabila berlaku satu insiden, mangsa telah dimaki hamun dan dihina di hadapan orang lain oleh pelaku. Jadi mangsa terus berhenti kerja lah dalam WhatsApp sahaja. Seminggu selepas dia berhenti kerja dalam WhatsApp, mangsa barulah hantar notis yang rasmi lah. Apabila syarikat tu tanya dia kenapa tiba-tiba, kenapa mendadak dan kenapa dalam WhatsApp sahaja, waktu itulah mangsa telah meluahkanlah bahawa dia sebenarnya takut akan gangguan seksual yang telah dilakukan oleh bos dia tu. Jadi sebab itulah dia terus berhenti kerja secara mendadak sebab dia takut berlaku lagi. Apabila syarikat tersebut tahu tentang kes ini, mereka pun buat siasatan dalaman dan selepas 2 bulan pelaku telah diberhentikan kerja. Kemudian pelaku tu bawa kes ni kepada Mahkamah Perusahaan Industrial Court untuk menyatakan bahawa beliau telah diberhentikan kerja secara tidak adil, unfair dismissal. Kemudian syarikat tersebut menghujahkan bahawa beliau telah melakukan gangguan seksual terhadap staf dia. Telah dibuktikan terdapat mesej-mesej yang mana si pelaku telah panggil sayang-sayang banyak kali kepada mangsa, dan juga fakta lain seperti belikan bunga masa hari Valentine. Itu pun telah menjadi sebab untuk mahkamah mempertahankan keputusan yang telah syarikat tersebut buat, iaitu memberhentikan kerja. Okey, baik. Daripada dua-dua kes yang agak terkenal ni, yang dapat disimpulkan ialah biasanya berlaku oleh orang yang anggap diri dia superior, biasanya lelaki, dan terhadap mangsa iaitu yang dianggap sebagai inferior ataupun orang bawahan, biasanya wanita. Dan juga pengajaran kedua-dua kes ni ialah pelaku akan nak rasa diri dia tu betul, perbuatan dia tak salah. Psikologi seorang pelaku kot, mereka akan rasa diri mereka tu tak salah. Mereka rasa alah gurau je kot. Jadi perlu ada bukti. Bertindaklah, jangan berdiam diri. Cuba mintakan nasihat pada mereka yang tahu tentang undang-undang supaya kita boleh menang, kita boleh berhujah dengan bukti yang kita ada. Walaupun kita kat tempat kerja, kita perlu ada border, kita perlu ada garis sebagai panduan mana yang kita boleh gurau, mana yang kita tak boleh bergurau. Kadang-kadang kita pun tak perasan yang perbuatan kita tu telah sedikit sebanyak memalukan dia dari segi maruah. Manakala bagi pihak majikan pula perlulah memberi kesedaran supaya hubungan antara pekerja ni adalah hubungan kerja sahaja, bukannya hubungan yang intim, bukan hubungan yang romantik ataupun seksual. Okey, jadi itu sahaja rumusan saya tentang dua kes yang terkenal di Malaysia tentang gangguan seksual. Rekomenlah apa yang patut. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.